Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-Imam Ibn Athaillah Sakandari fi kitabih Al-Hikam ila Anggal radhiyallahu anhu, hikmah yang ke-47, keutamaan berzikir. La tatruk adh-dhikra li'adami hudurika ma'allahi fihi لأن غفلتك عن وجود ذكره أشد من غفلتك في وجود ذكره فعسى أن يرفعك من ذكر مع وجود غفلة إلى ذكر مع وجود يقظة ومن ذكر مع وجود يقظة إلى ذكر مع وجود حضور ومن ذكر مع وجود حضور إلى ذكر مع وجود غيبة عما سوى المذكور وما ذلك على الله بعزيز. Janganlah engkau meninggalkan zikir kerana hatimu belum boleh hadir bersama dengan Allah, kerana kelalaianmu untuk berzikir lebih berbahaya daripada kelalaianmu dalam berzikir. Semoga Dia mengangkatmu daripada zikir dengan kelalaian menuju zikir dengan kesedaran, dan mengangkatmu daripada zikir dengan kesedaran menuju zikir dengan penuh kehadiran, dan mengangkatmu daripada zikir penuh kehadiran menuju zikir dengan penuh hilang berkaitan atau hilang keterkaitan kecuali dengannya, yakni dengan Allah, dan perkara itu tidak berat bagi Allah. Berbicara tentang berzikir dan kesan pada zikir, keadaan orang berzikir. Tentunya di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan satu perbuatan yang perintah itu diiringi dengan banyak kecuali perintah berzikir. Setiap kali sebut zikir mesti disebut banyak, kerana untuk membezakan daripada golongan orang-orang munafiqin yang juga berzikir tapi sikit. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang golongan kaum munafiqin, akan idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang-orang munafik ini kalau salat dia riya, kalau salat dia malas, kalau berzikir ia sikit. So ada zikir pada kaum munafiqin, tetapi tiada penghayatan tentunya, dan juga berzikirnya dengan zikir yang sedikit. Namun kalau kita tengok pada ayat-ayat yang lain yang Allah tunjukkan kepada orang-orang beriman, mesti akan disebut perintah zikir dengan banyak. وَذَاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. Orang-orang yang berzikir, laki-laki dengan zikir yang banyak, dan juga perempuan. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak. So, setiap kali disebut perintah zikir dalam Quran akan diperintahkan untuk menyebut dan untuk memperbanyak dalam berzikir. Apa yang dimaksudkan zikir yang banyak? Ulama ada memberikan penjelasan bahawa seseorang yang membiasakan diri menjaga zikir pagi dan petang, maka ia termasuk daripada orang yang berzikir dengan zikir yang banyak. Kerana kebiasaan daripada baginda Rasulullah yang tak pernah miss untuk dijaga oleh beliau, zikir pagi dan zikir petang. Oleh sebab itu dalam kitab Al-Azkar diletakkan di situ bacaan-bacaan zikir yang dibaca oleh Nabi pagi apa saja, petang apa saja yang dibaca. Maka jadikan zikir yang biasa dibaca oleh Nabi pagi dan petang untuk kita lazimkan walaupun kita tengah driving, untuk kita termasuk daripada golongan orang yang berzikir dengan zikir yang banyak. Ini satu perkara, ya. Kemudian perkara yang kedua,
adalah hal keadaan seseorang ketika berzikir. Kadang-kadang orang berzikir tak semuanya khusyuk dalam berzikir. Walaupun untuk kita mendapatkan kesan daripada zikir, itu dua hal yang perlu kita jaga. Yang pertama adalah khusyuk ketika berzikir, yang kedua adalah istiqamah, berterusan. Barulah akan nampak kesan daripada zikir. Seseorang mungkin mengatakan, katanya dalam Quran ada disebutkan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Saya berzikir masih tetap hati saya tak tenang. Saya berzikir masih tetap juga stres. Saya berzikir masih juga gundah gulana, runsing, risau. Ada orang pun yang mengatakan bahwasanya Nabi mengajarkan ada doa namanya doaul karb, yakni doa untuk mengangkat kita punya kesedihan. Saya dalam keadaan sedih, saya sebut la ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Saya baca, katanya itu zikir penawar kepada seorang yang berada dalam keadaan stres. Tapi saya tak hilang seperti stres, bertambah stres lagi. Kadang-kadang orang ada yang menyoal seperti itu. Perlu diketahui bahwasanya ubat itu kalau diberi oleh dokter tidak mengikut acuan yang dokter ajarkan, beritahukan, maka kesan daripada ubat itu tidak akan berkesan hatta dia minum satu farmasi, dia minum obat. Jadi kalau ubat itu perlu diminum sebelum makan, jangan diminum setelah makan. Kalau ini kena diminum 1 hari 3 kali, jangan diminum 4, 5, 6 kali dalam sehari. Zikir pun sama, ada dia punya acuan, ada dia punya panduan untuk dibaca. Yang diperintahkan dibaca untuk 33 kali, baca 33 kali. Ada hikmahnya kenapa bilangan itu ditentukan. Dan berbicara tentang hal dalam Al-Quran Allah sebutkan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir hati itu akan tenang. Ini kesan daripada zikir, hati akan tenang. Kemudian menghayati zikir itu dengan penuh penghayatan dan keseronokan. Rasa dalam hati ini ketika berzikir kepada Allah lapang. Ini buah daripada zikir. Tetapi tidak mudah untuk didapat kesan itu kalau tidak mengikut apa yang diatur pada caranya ketika berzikir. Yang paling utama sekali di dalam seorang itu untuk mendapatkan kesan daripada zikir, yang pertama adalah al-khusyuk dan yang kedua adalah istiqamah. Berterusannya zikir itu akan menyebabkan datangnya hikmah yang Allah simpan pada zikir itu. Dalam hikmah ini katanya tak semua orang boleh fokus dalam berzikir. Katanya janganlah engkau meninggalkan zikir karena hatimu belum boleh hadir, belum boleh khusyuk. Kita dalam Al-Quranul Karim Allah berfirman tentang syarat khusyuk dalam berzikir. Ya ayyuhalladzina alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Bukankah sudah tiba waktunya bagi orang beriman untuk khusyuk ketika berzikir? Untuk khusyuk ketika berzikir. Bermakna zikir satu hal, khusyuk saat berzikir satu hal yang perlu ada bagi orang yang berzikir. Ini yang membezakan kesan berzikir kepada orang yang berzikir. Adakah berkesan atau tidak, sejauh mana khusyuknya ketika berzikir. Bagi orang yang tak khusyuk, tak akan dilihat kesannya. Bagi orang yang khusyuk akan nampak kesannya. Tetapi berzikir dalam keadaan tidak khusyuk itu tidak lebih berzikir dalam keadaan tidak khusyuk lebih baik daripada tidak sama sekali berzikir. Zikir tidak, khusyuk pun dalam zikir tidak. Kata di sini, janganlah engkau meninggalkan zikir kerana hatimu belum boleh hadir, yakni belum boleh khusyuk, yakni walaupun belum khusyuk, jangan putus asa untuk berzikir, tetaplah berzikir, latihlah untuk khusyuk dalam berzikir, kerana berzikir walau dalam keadaan tidak khusyuk lebih baik daripada sama sekali tidak berzikir.
Kemudian karena kelalaianmu untuk berzikir lebih berbahaya daripada kelalaianmu dalam berzikir. yakni lalai untuk tidak berzikir sama sekali itu lebih berbahaya daripada orang yang berzikir dalam keadaan lalai. yakni ketika orang berzikir namun lalai, diharapkan zikir itu membawa dia kepada zikir yang tidak lalai. Tetapi kalau orang yang sama sekali tidak berzikir, lalai dari zikir, tak terpanggil pun untuk dia berzikir. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah kamathalil hayy wal mayyit." Umpama orang yang berzikir dan orang yang tidak berzikir, umpama orang yang hidup dan orang yang mati. yakni orang yang hidup di sini yang dimaksudkan adalah kesan zikir pada hati, dan orang yang mati di sini hilangnya kesan zikir kepada hati bagi orang yang tidak berzikir. Oleh sebab itu diberikan di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afaman kana yamshi", adakah orang yang berjalan di atas muka bumi ini wa huwa ala nurin min rabbih, dia berjalan di atas muka bumi mendapatkan nur daripada Tuhannya, sama dengan orang yang dia berjalan dalam keadaan gelap di atas muka bumi ini. yakni orang jalan di atas muka bumi hidup dalam keadaan beriman, berzikir kepada Allah, dengan orang hidup tidak beriman dan tidak ingat kepada Allah. Tidak sama. Allah Subhanahu wa taala menafikan kesamaan kedudukan orang yang ingat kepada Allah dan orang yang lalai kepada Allah. Kemudian dalam ayat yang lain, "Afaman kana maitan fa ahyaina", adakah orang yang mati aku hidupkan, sama dengan orang yang dia berjalan dalam kegelapan, yakni orang yang hidup tanpa ada ingat kepada Allah, umpama orang yang mati. "Innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summad du'a idza wallau mudbirin", kau tak akan mungkin dapat memperdengarkan kepada orang yang mati, wahai Rasulullah Muhammad. Macam mana memperdengarkan orang mati? Cakap kepada orang mati ke? Bukan. Hatinya mati daripada mengingati Allah, tertutup untuk menerima nasihat atau kebenaran disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian perumpamaan yang Allah berikan di dalam Al-Qur'an tentang kedudukan orang yang beriman kepada Allah, orang yang ingat kepada Allah, dan orang yang tidak ingat, umpama orang yang hidup dan orang yang mati. Kata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari mengatakan, keadaanmu lalai daripada berzikir lebih berbahaya daripada kelalaianmu saat kamu berzikir. Baki daripada kata-kata hikmah ini saya sambung selepas khutbah insya-Allah. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.